Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada pagi ini anda bersama dengan saya Hana Ismail dalam Assalamualaikum Subuh, dan subhanallah kita dah masuk ke 27 Syawal, lagi 3 hari nak menghabiskan Syawal. Tapi pada saya raya tu macam dalam 2 bulan bukan sebulan, subhanallah. Tapi apa-apa pun alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini Allah pilih kita semua dalam majlis ilmu yang cukup penuh barakah ini. Majlis doakan malaikat, subhanallah. Dan bayangkan kita ni rasa cukup-cukup beruntung dan juga bertuah, sebab dalam berjutaan orang dekat luar sana yang mungkin sedang sibuk dengan urusan pekerjaan mereka, tapi Allah pilih kita dalam majlis ini. Assalamualaikum Subuh, subhanallah. Dan insya-Allah bersama-sama kita bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, bersama masuk syurga sekeluarga. Dan jangan lupa untuk like, share, save dan juga komen kita di live Facebook TV Al-Hijrah, insya-Allah. Bersama kita mengambil pelbagai ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dengan ilmu, insya-Allah. Dan subhanallah pada pagi ini saya tak keseorangan. Alhamdulillah pada pagi ini saya ditemani oleh insya-Allah Ustaz Ahmad Syukri Yusof selaku ikon penyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Muazzin. Sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita nak berbincang tentang kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, satu topik yang saya rasa cukup cantik untuk kita kembangkan pada pagi ini di Assalamualaikum Subuh. So kalau saya lihat kan cara dakwah Rasulullah itu, mulanya Rasulullah tidak mulakan dengan tauhid, tapi Rasulullah mulakan dengan menyambung silaturahim terlebih dahulu agar tak ada pertumpahan darah. Barulah Rasulullah mulakan dengan diikuti dengan tauhid itu tidak menyembah pada berhala. Subhanallah, satu konsep yang cukup cantik. Mungkin Ustaz dapat kata orang untuk bincangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Terima kasih kepada Hana, terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita. Pada pagi ini kita membicarakan satu topik yang sangat baik, suatu topik yang sebenarnya dekat di hati kita, orang-orang yang insya-Allah termasuk daripada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita ketahui bahawa nabi itu, rasul itu terdiri daripada kalangan manusia. Termasuklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibangkitkan kalangan rasul itu dari kalangan malaikat sebagai contoh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu, cuma bezanya ialah yuha ilayya, diberi wahyu kepada saya untuk tegaskan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita sebut kemanusiaan Nabi ataupun insaniyah Nabi, sifat-sifat kemanusiaan itu ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi ada waktu Nabi gembira, ada waktu Nabi sedih, ada waktu Nabi terasa beban yang berat, ada waktu Nabi melalui tekanan. Semua itu berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan kepada kita bahawa bila Nabi datang membawa ajaran, membawa panduan kepada kita, Nabi menunjukkan cara kepada kita bagaimana untuk kita menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan. Pernah satu hari apabila
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kepadanya satu musibah kematian. Anak lelakinya namanya Ibrahim. Maka seorang sahabat melihat Nabi SAW menangis. Maka seorang sahabat yang melihatnya ialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menyatakan, "Wa anta ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kamu menangis juga. InsyaAllah. Maka Nabi menyatakan, "Innaha rahmah." Sesungguhnya itulah kasih sayang. Mana mungkin anak meninggal, seorang ayah, seorang ibu tidak sedih, tidak menangis. Maka kata Nabi, "Innaha rahmah." Itu adalah rahmat dan adalah kasih sayang. Dan Nabi selepas itu terus menangis. Dan kemudian Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya mata itu mengeluarkan air mata dan hati itu merasa sedih. Dan saya tidak akan bercakap melainkan sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah. Dan sesungguhnya wahai Ibrahim, perpisahan ini adalah suatu yang menyedihkan. Apa insaniyah, kemanusiaan Nabi di situ? Iaitu Nabi merasa sedih bila orang yang dicintainya meninggal dunia. Itu biasa tabiat manusia. Tetapi Nabi memberi pengajaran kepada kita bahawa dalam keadaan diuji, jangan kita bercakap sesuatu yang dilarang. Umpamanya, jangan salahkan takdir. Kenapa saya? Kenapa anak saya? Kenapa tak anak orang lain, sebagai contoh. Tapi Nabi mengajar kepada kita, jangan ungkap perkataan-perkataan seperti itu. Bercakaplah, sebutlah sesuatu yang Allah Ta'ala redha, tanpa menafikan kalau ketika itu air mata nak mengalirlah. Kalau hati berasa sedih, berasalah, tak ada masalah. Cuma mesti menjaga tutur kata kita dan keyakinan bahawa setiap musibah itu insya-Allah akan ada balasannya di sisi Allah, sama ada di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Satu mukadimah yang cukup cantik mengenai Rasulullah juga mempunyai sifat peri kemanusiaan. Tetapi Ustaz, saya rasa dewasa kini ada satu benda yang mungkin orang agak keliru, di mana orang kerap kali keliru dengan kemanusiaan dan humanisme, di mana mereka salah faham dengan humanisme ini adalah satu konsep yang hanya mengikut sains untuk memahami alam sekitar dan juga manusia, dan menolak terang-terang agama dan juga wahyu. Dan mungkin selepas ini Ustaz boleh kupas sebenarnya kan, untuk kita tidak mengikuti humanisme, tapi kita kena ikut kemanusiaan seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya Nabi SAW kita sebut tadi bahawa memang Nabi ini sebagai seorang manusia biasa, tetapi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi ialah wahyu. Wahyu itu adalah panduan kepada kita. Kita ambil contoh, Nabi pernah diuji dengan ujian yang berat. Ujian apa? Ujian fitnah. Fitnah ni kalau kita lihat ujian daripada dulu, ujian Nabi-Nabi, ujian Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Satu peristiwa yang sangat masyhur dalam ujian itu ialah namanya hadithul ifki. Satu fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Aisyah ini berkhalwat dengan lelaki lain. Walaiyazubillah, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut sesuatu yang tidak baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Saya sebutkan dari sudut kemanusiaan Nabi, Nabi tertekanlah fitnah. Tapi Nabi tak tahu itu adalah fitnah. Sehinggalah akhirnya sebulan selepas itu, ada riwayat sebut sebulan selepas itu turunnya ayat Al-Quran yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah yang dicipta oleh orang-orang munafik. Ini menggambarkan kepada kita bahawa setiap manusia itu akan diuji. Kadang-kadang ujian itu tak jauh. Ujian itu dalam keluarga, kadang kehidupan suami isteri. Ada fitnah orang tak puas hati dengan kebahagiaan yang dilalui oleh pasangan ini. Jadi adalah orang yang dia gunakan fitnah supaya berlaku pemisahan.
antara suami dengan lelaki. Kalau tak bercerai pun tak berpisah, tak nak bahagia sangatlah pasangan ini. Itu yang dibuat dulu dan sekarang. Maka pada hari ini, dalam konteks hari ini, sebenarnya fitnah itu mudah dan lebih mudah untuk berleluasa. Mungkin dengan tulisan-tulisan, dengan forward tertentu, boleh menyebabkan berlakunya perpisahan ataupun menyebabkan keluarga yang bahagia tidak menjadi bahagia. Maka di sini Nabi SAW mengajar kepada kita panduan. Antara panduannya ialah untuk kita mendapat pengesahan. Fatabayyanu. Tabayyun orang kata. Sesuatu perkara itu kita kena tabayyun, kita kena sabar dan kita kena teliti betul-betul, dan mesti ada suatu hubungan kita dengan Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan. InsyaAllah, jika ini langkah yang kita buat berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kita akan dapat mengatasi perkara-perkara yang menghambat, yang menyebabkan berlakunya rasa tak tenang, rasa keluh kesah dalam kehidupan kita. Subhanallah. Dan kalau kita lihat kan cukup cantik sebenarnya cara Rasulullah menghadapi situasi dan juga suatu perkara itu, kerana memang sungguhnya Rasulullah itu bukan contoh yang terbaik, qudwatun hasanah. Dan kita tak berhenti lihat seketika, nak sambung dengan lebih lanjut lagi tentang kemanusiaan Rasulullah SAW selepas ini di Assalamualaikum Subuh. Jangan ke mana-mana. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh, dan subhanallah kita masih membincangkan tentang kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri selaku ikon Piatim. Ustaz, tadi Ustaz dah bercerita tentang macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sesuatu situasi itu dengan secantik-cantiknya, kerana memang akhlak Rasulullah itu memang akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, akhlak yang cantik. Subhanallah. Dan apabila kita fahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai tabiat kemanusiaan, bagaimana hendak kita ikuti syariat itu sebetulnya berlandaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada anda, terima kasih kepada semua penonton TV Hijrah yang bersama dengan kita pada waktu ini. Para ulama kita untuk memudahkan kefahaman macam mana kita nak melihat dua sisi daripada Nabi itu. Pertama, sisi insaniah tadi, sisi kemanusiaan Nabi. Yang kedua, sisi Nabi itu adalah pembawa wahyu. Nabi itu adalah
pembawa ajaran supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Sebagian ulama kita untuk memudahkan perbincangan, mereka membahagikan Nabi SAW daripada sunnah Nabi itu ada dua bentuk. Yang pertama, bentuknya namanya sunnah tashri'iyah. Sunnah yang merupakan sumber syarak, sumber hukum. Maksudnya, ia menjadi suatu ketetapan agama. Yang kedua, sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah tetapi ia bukan adalah sumber syarak. Kita ambil yang pertama, bahawa ini sunnah mesti kita ikut 100%. Contohnya, kewajipan-kewajipan agama. Umpamanya, kewajipan sebagai solat. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan solat, kita kena solat mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi 100%. Nabi kata, hendaklah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena solat seperti mana kamu lihat aku semayang. Kamu lihat aku solat, begitulah kamu kena solat. Maksudnya, yang ni 100% mesti kita mengikut panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Contoh kedua, umpamanya ibadat haji, suatu kefarduan. Dan kita kena ikut 100% yang ditunjukkan oleh Nabi. Khudhu anni manasikakum. Kamu ambil daripada aku cara ibadat haji. Yang kedua ialah sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah tapi dia bukan sumber syarak, yang merupakan pilihan kepada manusia. Umpamanya kecenderungan hobi Nabi. Itu adalah sebagai sunnah ghairu tashri'iyah. Maksudnya apa yang Nabi makan sebagai contoh, roti umpamanya, kita makan nasi. Itu bukan sumber hukum. Itu terpulang kepada kita. Bahkan dalam kehidupan biasa Nabi, kita lihat Nabi ini kadang-kadang Nabi ada sahabat buat jenaka, buat kelakar, Nabi ketawa, Nabi senyum. Dan mungkin dari sudut kelakar itu kita sebagai manusia biasa mungkin tak kelakar pun. Tapi Nabi kelakar seperti contoh lawak yang pernah dibuat oleh seorang sahabat namanya Abdullah yang dikenali sebagai Al-Himar. Dia masalah Abdullah ni, dia ada melakukan kesalahan, ada dosa, pernah dihukum oleh Nabi. Tapi hebatnya Abdullah ni, dia boleh membuat satu lawak yang menyebabkan Nabi tersenyum, Nabi ketawa. Jadi bila kita lihat begitu, sebenarnya kita dalam hidup ini, kita hidup seperti mana apa yang kita inginkan. Kita tak boleh, standard hidup kita ni kita nak paksa kepada orang lain. Standard yang sama ialah kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu standard samalah. Kita tak boleh nak asingkan. Tapi sebagai contoh macam mana, kalau kita ambil contoh keluarga lah pagi-pagi ni, contoh kita nak bina keluarga yang bahagia, bentuknya macam mana? Itu terpulang kepada kita. Betul. Kebahagiaan suami isteri itu, cara nak dapatkan itu berbeza-beza antara satu sama lain. Kita tak boleh, saya tak berkenan lah cara pasangan ni. Awak tak berkenan tu hal awak. Selagi dia buat benda yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah, kehendak Rasul, itu terserah. Maka inilah keluasan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi. Insaniah Nabi itu, kemanusiaan Nabi itu memberi ruang yang besar kepada kehidupan kita. Kita kena susun kehidupan kita ini selagi jangan kita buat perkara-perkara asas yang diajar oleh Nabi ataupun dituntut oleh Allah itu kita langgar. Itu tak bolehlah. Tetapi dari sudut perkara yang lain, macam mana cara kita nak berbudaya, pilihan makan kita, fashion kita, itu keluasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi kita kena semak sentiasa, kita nak buat sesuatu itu, kita kena fikir, adakah perbuatan kita itu disukai oleh Nabi ataupun tidak. Kita kena letakkan pemikiran kita begitu, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Masya-Allah, satu kupasan yang cantik daripada Ustaz. Dan saya teringat macam mana kan kalau kita ada 4 mazhab. Mereka ni empat imam ini, mereka ni saling berdamai dan saling harmonis dalam mengenengahkan mazhab masing-masing, fahaman masing-masing. Subhanallah. Baik, Ustaz, lanjutan daripada sifat kemanusiaan Rasulullah SAW dan bagaimana sebenarnya kempen APIA ini ada kaitannya dengan dakwah dan juga
memberitahu akan sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, kita di pertubuhan anak yatim Malaysia ini, peyatim ini mempunyai satu hasrat, satu cita-cita besar, iaitu untuk kita membina Akademi Pengajian Islam anak-anak yatim Malaysia, anak-anak yatim ASEAN. Bukan Malaysia ni, ASEAN. Yang kita sebut sebagai APIA tadi di Terengganu, di mana APIA ini kita akan jadikan satu pusat, dalamnya ada masjid, dalamnya ada pusat pendidikan untuk kita menyantuni anak-anak yatim. Kita sebutkan tadi bahawa kita ingin menjunjung dan juga membuat sesuatu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mahu buat sesuatu yang mendekatkan kita kepada Nabi. Selalu kita dengar, selalu kita baca hadis Nabi yang Nabi sebut, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, saya dan juga dengan kafilul yatim. Kafil maksudnya orang yang menjaga. Orang yang mengurus anak yatim itu sangat dekat dalam syurga, hinggakan Nabi mendekatkan dua jarinya. Maksudnya di sini ialah kita kena buat sesuatu yang menyebabkan kita mendapat cinta Rasulullah, dan di antaranya ialah kita menyantuni anak-anak yatim. Ini satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan bila kita berbuat baik kepada anak yatim ini, dia akan beri kesan emosi bukan pada anak yatim itu saja. Dia akan, emosi kita akan jadi baik. Kita akan merasa tenang. Kita akan merasa seronok. Kita akan merasa bahagia. Bila kita berbakti kepada anak yatim, dan rasa seronok itu, rasa tenang itu bukan kerana apa? Kerana kita buat sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW. Jadi saya sebutkan tadi, hasrat kita ialah untuk menubuhkan APIA ini untuk kita memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak yatim kita. Saya sebut sekali lagi, Hana, ini bukan untuk anak yatim Malaysia ni. Ini untuk ASEAN. Supaya kita, insya-Allah, dalam hidup kita, kita ada buat sesuatu yang memberi kegembiraan kepada anak-anak yatim. Ya, anak yatim ni seronok. Dan sudah tentulah, bila kita nak buat satu projek yang besar ni, ini projek akhirat ni. Ini bukan projek dunia semata-mata, kita perlukan sumbangan daripada masyarakat. Bila kita sebut sumbangan ni, Hana, dia bukan mesti jumlah mesti 1,000, mesti 10,000, 100,000. Dia RM10 pun. Kalau kita sumbangkan itu semata-mata untuk mendapat apa yang terbaik di sisi Allah, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apa sahaja yang kamu infakkan daripada sesuatu, maka Allah akan ganti. Ingat tu, Allah akan ganti. Wa huwa khairur razikin. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita boleh tengok di skrin TV kita, bahawa sudah ada nombor akaun di situ yang boleh kita, insya-Allah kita infak, kita sumbangkan, dan kita mulakan pagi kita hari ini dengan budaya infak. Budaya yang insya-Allah akan memberi keseronokan, akan memberi kebahagiaan kepada kita. Dan saya nak sebut di hujung ini, tidak ada sejarah orang yang infak jadi papa kedana jadi miskin. Tidak ada orang kerana infak, kenapa dia miskin sekarang? Itulah banyak sedekah, banyak zakat dan sebagainya. Tak ada. Semua insya-Allah bila orang infak, dia akan mendapat kekayaan, sama ada harta ataupun kekayaan jiwa. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kepada anda semua nak mencontohi sifat kemanusiaan Rasulullah SAW yang begitu dekat dengan anak yatim, inilah masanya untuk anda menyumbangkan infak anda kepada, insya-Allah, kepada APIA, insya-Allah. Jazakumullah khairan jaza buat Ustaz Ahmad Syukri Yusof di atas perkongsian yang begitu masya-Allah sangat pada pagi ini. Alhamdulillah mendapat manfaat semua, insya-Allah. Kita nak berhenti lihat sebab apa, selepas ini kita akan sambung dengan Assalamualaikum dengan Slot Fik. Jadi kepada anda semua, pastikan anda terus bersama kami di Assalamualaikum. Untuk itu kita jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.